Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Ayat 92. Kita sambung surah Al-A'raf ayat 92. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 90. Ayat 90 ke? Yang belum bagi pengajaran. 90-91. Okey, ayat yang lepas, ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiba innakum idzal lakhasirun. Wa akhazathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Maksudnya, dan telah berkata pembesar-pembesar yang kufur kepada Allah daripada kaum Nabi Syuaib alaihissalam, pasti sekiranya kamu mengikuti Nabi Syuaib, maka sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang rugi. Pengajaran ayat 90. Yang pertama, orang-orang kafir, khususnya pembesar-pembesar yang berkuasa, tidak sama sekali akan membiarkan dakwah yang dibawa oleh para nabi dapat disampaikan dan tersebar kepada orang ramai. Kerana mereka adalah musuh kepada Islam dan kebenaran. Yang kedua, selain menggunakan kuasa, sama ada mengancam, mengugut, menangkap, menyeksa, para pendakwah, mereka juga akan mengugut
kepada mereka yang beriman atau baru hendak beriman, bahawa mereka ini akan menghadapi kerugian yang besar dari segi pendapatan, rezeki, kedudukan dan masa depan di dunia. Yang ketiga, kerugian yang sebenar ialah kerugian tidak beriman kepada Allah. Dan kesannya akan dapat dilihat di akhirat. Okay, ayat 91. 89. 91 ayat ni. Ha? Ayat 89. Itu salah. Tak, 89 belum bagi pengajar. Okey. 90 yang belum. 91 kita dah belajar. Minggu lepas. Ana tak tulis tapi Ana sebab ayat tu pendek. Sepatutnya kita mula 92 tapi tak apalah. Okey. Pengajaran ayat 8 kita patah balik sikit. Pengajaran ayat 89. Ayat ni panjang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qad iftarayna 'ala Allahi kadhiba in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa in yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Maksudnya sesungguhnya kata Nabi Shu'aib dan orang beriman, kalau kami kembali kepada agama nenek moyang kami telah melakukan pendustaan kepada Allah. Setelah Allah telah selamatkan kami daripada agama yang sesat. Dan tidak patut bagi kami kembali kepada agama yang lama kecuali Allah kehendaki. Tuhan kami sangat luas. Setiap sesuatu ilmu Allah meliputi setiap sesuatu. Dan kami berserah hanya kepada Allah. Wahai Tuhan kami, hukumlah di antara kami dan di antara kaum kami dengan kebenaran. Sesungguhnya engkau sebaik-baik penghukum. Pengajarannya, sesiapa yang menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasul, sebenarnya dia telah mengadakan pendustaan. Dia telah mengadakan pendustaan kepada Allah dan Rasul. Dan tidak ada dusta yang paling besar dan dahsyat melainkan berdusta kepada Allah. Yang kedua, nikmat yang terbesar bagi orang yang beriman
Nikmat yang terbesar bagi orang yang beriman ialah Allah memberi hidayah kepada mereka dan selamatkan mereka daripada kekufuran dan kesyirikan. Okey, yang ketiga, kewajipan ke atas setiap orang yang beriman, khususnya pendakwah, apabila dipaksa untuk menukar agamanya atau diugut untuk diusir, maka wajib ke atas mereka berserah sepenuhnya kepada Allah. Kerana hanya Allah sahaja berkuasa menghukum siapa yang sesat dan siapa yang benar. Okey, cukup. Kita 91 pun kita dah belajar minggu lepas, tapi bala kita ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah kepada kaum dia dan respon daripada kaumnya, khususnya daripada pembesar-pembesar, iaitu pembesar kaum Nabi Syuaib mengugut Nabi Syuaib sama ada Nabi Syuaib kembali kepada agama nenek moyang mereka ataupun mereka diusir daripada negeri itu. Dan yang kedua, kepada mereka yang baru nak beriman ataupun dah beriman, diugut juga dari segi ekonomi mereka, pendapatan mereka, rezeki mereka, masa depan mereka di dunia akan terancam kalau mereka terus beriman ataupun cuba-cuba untuk beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Maka setelah itu Nabi Syuaib menjawab dengan tegas bahawa kami tetap akan beriman kepada Allah dan tidak akan patah balik kepada agama yang asal walaupun diusir daripada negeri ini. Bahkan Nabi Syuaib dengan tegas mengatakan, kalau kami kembali kepada agama asal, kami telah berdusta kepada Allah setelah Allah selamatkan kami daripada kesesatan. Dan akhirnya Nabi Syuaib berserah kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah menghukum ataupun menurunkan azab kepada kaumnya yang kufur, yang degil. Maka setelah itu ayat seterusnya, Allah pun memakbulkan doa Nabi Syuaib alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu
Akhazathum, telah menimpa mereka ar-rajfah. Rajfah apa dia? Rajfah ni macam zilzal. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Gempa ataupun gegaran. Gempa bumi ataupun gegaran. Kemudian lepas tu apa berlaku? Fa asbahu, kesan gempa bumi itu ataupun kesan gegaran itu, lalu mereka menjadi fi darihim, di negeri mereka, jasimin, mayat-mayat yang bergelimpangan. Okey, dalam ayat ni Allah kata bentuk azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib ialah rajfah, kan? Tapi dalam surah Hud ayat 94, cuba tengok surah Hud ayat 94. Allah kata kaum Nabi Syuaib diazab dengan as-sayhah, satu ar-rajfah. Yang kedua as-sayhah. Betul tak? Suara. Sayhah suara pekikan, sama ada halilintar ke. Ini untuk kaum Nabi Syuaib juga ni, sayhah. Kemudian bentuk ketiga azabnya ialah awan, yang daripada awan itu keluar haba panas ataupun api. Yang ini Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 189. Surah Asy-Syu'ara ayat 189. Azabu yaumi az-zillah. Betul ada? 189. Juga berkenaan dengan kaum Nabi Syuaib. Yaumi zullah. Azab pada hari yang zullah ni awan. Datang awan, kemudian kaum Nabi Syuaib berteduh sebab waktu itu panas. Jadi bila Allah datangkan awan, mereka berteduh. Semua lelaki, perempuan, kanak-kanak. Tengah-tengah mereka berteduh dan merasai kesejukan, Allah turunkan api daripada awan tersebut. Jadi bentuk tiga azab, adakah azab yang sama ataupun azab yang berbeza? Pendapat pertama, ada pendapat mengatakan Nabi Syuaib dia hantar kepada dua kaum. Satu, Ashabu Madian, penduduk Madian. Yang kedua, Ashabul Aikah. Aikah ni mana pokok-pokok, kawasan yang penuh dengan pokok-pokok. Dua-dua disebut dalam Quran. Jadi ada pendapat mengatakan dua kaum ini berbeza. Satu, Nabi Syuaib dihantar pada Ashabul Madian. Yang kedua, Ashabul Aikah. Ashabul Madian Allah azab dengan dua ni, ar-rajfah dengan sayhah. Macam mana tu? Rajfah gempa kan, sayhah pekikan. Ada ulama tafsir mengatakan
dia berlaku berturutan. Mula-mula sayhah pekikan daripada langit. Bila pekikan itu menyebabkan bumi bergegar. Itu bentuk azab kepada ashabul Madyan. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan Nabi Syuaib juga diutuskan kepada ashabul Aikah, penduduk yang tempat itu penuh dengan pokok-pokok. Dan azabnya ialah ni, yang nombor 3, azabu yaumi az-zullah, awan yang akhirnya keluar daripadanya api. Okey, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ashabul Madyan ialah sama juga ashabul Aikah, kaum yang sama, satu kaum, cuma namanya berbeza. Dan azab tiga-tiga ni Allah timpa pada satu kaum je, Madyan dengan Aikah yang sama, satu je. Macam mana tu? Mula-mula Allah bagikan pekikan suara yang kuat dan membawa kepada gegaran di bumi. Bila gegaran di bumi, mereka rasa panas, Allah munculkan awan dan mereka berteduh di bawah awan tersebut. Setelah semua rasa seronok dengan awan tersebut, daripada awan tu Allah keluarkan api, dan api itu membakar hangus mereka. Ada riwayat mengatakan mereka terbakar macam belalang yang terbakar. Pernah tengok belalang terbakar? Pernah tengok? Kat mana? Terbakar bukan digoreng. Kalau digoreng nampak rupa dia kan? Ini terbakar hangus. Okey. Kemudian Allah kata apa? Allazina, Allah binasa ni siapa? Apa sebab Allah binasa mereka? Sebab orang-orang ini orang-orang yang, ini Allah nak bagi kita sebab kenapa mereka berhak diazab dan diseksa demikian rupa. Sebab orang-orang ini mereka kazzabu, mereka mendusta Syuaib, Nabi Syuaib. Jadi mendustakan Nabi adalah satu jenayah yang besar. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, siapa yang bukan mendusta ni, tidak hormat Nabi Muhammad pun, kesannya apa? An tahbata a'maluhum wa antum la tash'urun. Semua amalan dia sia-sia. Sebab apa? Apa dosanya? Dia tidak hormat Nabi. Apa yang disebut tentang sunnah Nabi, dia abaikan. Dia utamakan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau tidak hormat Nabi pun menyebabkan amalan sia-sia. Kalau mendustakan para Nabi, inilah balasannya. Okey. Kemudian Allah kata apa? Setelah diturunkan azab pada kaum Nabi Syuaib, sebab mereka mendustakan Nabi Syuaib, maka Allah kata Ka'an apa dia? Seolah lam yaghnau, mereka tidak lam ni dalam bahasa Arab dia masuk pada, kalau kita belajar bahasa Arab lah, yaghnau ni fi'il apa? Tak tahu, tak belajar lagi ya? Yalah, baru satu kelas kan? Tak, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa ni? Sentiasa ataupun akan. Tapi bila masuk lam, dia makna dia lepas, past tense. Jadi Allah kata apa? Bila kaum Nabi Syuaib ni ditimpa azab, seolah mereka tidak pernah di masa yang lepas. Tidak pernah apa ni? Yang kena apa dia? Dia cuma apa? Yang kena ni daripada ghaniyun, kaya. Maksudnya apa? Bila diturunkan azab pada kaum Nabi Syuaib, Allah kata seolah mereka tak pernah rasa nikmat hidup, tak pernah rasa kelazatan hidup. Faham? Tak tahu nak terjemah. Dia terjemah apa?
Mendiami pun boleh lah, tapi lebih pada mendiami ni. Tidak pernah mendiami. Fiha, padanya, iaitu pada negeri itu. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Tak ada kesan? Setelah mereka meresmikan Nabi Syuaib, azab yang mereka rasa seakan mereka lupa pelbagai apa yang mereka dah ucapi. Kita pernah dengar tak satu hadis, Nabi kata ada orang yang paling kaya, paling senang, paling mewah hidup kat dunia, tapi dia tak beriman kepada Allah. Kemudian di akhirat besok dicelup dalam neraka sesaat je, kemudian dia angkat, kan? Setelah itu ditanya pada siapa ni yang kat dunia dia paling hebat, paling kaya, paling mewah. Bila lepas dicelup dalam neraka, ditanya pada dia, pernah tak kamu rasa senang, seronok, lazat dalam kehidupan sepanjang hidup kamu? Apa dia jawab? Tak pernah. Sedangkan orang ni masa kat dunia, dialah paling kaya, dialah paling mewah, dialah paling hebat. Tapi bila dicelup dalam neraka sesaat aja, kemudian diangkat, ditanya, dia kata, aku tak pernah rasa nikmat dalam hidup. Kenapa hilang rasa nikmat tu? Sebab azab tu walaupun hanya satu saat, bukan 10 hari ni, bukan 20 hari, baru satu saat, azab yang dahsyat melupakan segala nikmat tu. Seolah dia rasa nikmat tu sia-sia je, sebab seronok membawa kepada azab yang tak tergambar. Inilah Allah nak beritahu. Kaum Syuaib ni berbangga dengan kehidupannya, dengan menipu, dengan mengurangkan timbangan, dengan kuasa. Tiba-tiba azab yang dahsyat yang Allah timpa pada mereka, Allah kata apa? Seolah mereka tak pernah rasa nikmat dalam hidup, sebab azab tu terlalu dahsyat. Okey, allazina, orang-orang yang mendustakan Syuaib, Nabi Syuaib, kanu, adalah mereka humul khasirun. Kalau ada hum kat tengah ni, dia kena terjemah macam ni, seolah hanya mereka orang-orang yang rugi. Okey, sekarang Allah beritahu kesan azab ni kepada kaum Syuaib ada dua. Satu, apa dia? Mereka ditimpa azab, terbakar apa semua, kan? Seolah mereka tak pernah mendiami negeri itu. Satu. Yang kedua, mereka adalah orang yang rugi. Kenapa Allah sebut dua? Kenapa Allah tambah satu lagi, iaitu mereka lah sebenarnya orang yang rugi? Yalah, memanglah kan, tapi kenapa Allah sebut? Cukup Allah sebut ni seolah mereka tak pernah mendiami negeri itu dengan azab yang dahsyat tu. Cukup. Tapi Allah tambah satu lagi, mereka lah sebenarnya orang yang rugi. Bukan. Dia ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Tak, sebenarnya dia ada dua ugutan amarat daripada kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Pertama, al-mala'u allazi istakbaru, pemimpin yang sombong. Apa ugutan mereka kepada Nabi Syuaib dan orang beriman? Halau ataupun bunuh. Maka Allah balasan kepada ugutan itu ialah Allah hancurkan mereka seolah mereka tak pernah tinggal negeri itu. Dia tujuan nak usir Nabi Syuaib, tapi sebenarnya siapa yang terusir? Negeri dia hancur. Boleh faham?
Okey, ugutan kedua, daripada pembesar yang kafir kan, qalal mala'u allazina kafaru la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Kalau kamu ikut Nabi Syuaib, kamu akan rugi. Rugi dari segi apa ni? Kamu tak boleh menipu dalam timbangan, kamu tak akan dapat untung, kamu tak boleh ikut nafsu, kamu ada rugi segala-gala. Maka Allah kata, sebenarnya rugi kamu. Betul? Apa yang kaum Nabi Syuaib yang kafir ni dapat setelah turun azab? Dapat mengurangkan lagi timbangan, dapat berkuasa, semua hilang. Jadi Allah sebut dua ni, dia berkait dengan ugutan, dua bentuk ugutan. Jadi di sini juga Allah nak beritahu orang beriman tak pernah rugi. Walaupun nampak miskin, walaupun nampak tak ada kuasa, walaupun tak ada harta, tapi orang beriman tak pernah rugi. Yang rugi ialah orang kafir dunia dan akhirat. Hum dalam bahasa Arab ni, kalau kita belajar, kalau kanu, kalau tak ada hum, dah lengkap ayat. Kanu al-khasirin, lengkap. Adalah mereka orang yang rugi. Tapi bila ada hum, apa makna? Seolah Allah nak beritahu, adalah mereka, hanya mereka sahaja yang rugi. Seolah Allah nak fokus kerugian itu kepada kaum Nabi Syuaib saja. Okey. Jadi betulkan cara kita berfikir. Sebab walaupun orang Islam, kebanyakan orang Islam berfikir yang rugi bila mereka akan rasa mereka rugi. Bila miskin, bila tak ada kerja, kan, bila tak naik pangkat, bila kalah pilihan raya, kan. Tak, yang rugi sebenarnya ialah bila tak beriman kepada Allah. Okey, lepas tu fatawallah, lalu tawalla. Tawalla apa dia? Dia berpaling. Siapa ni? Siapa yang berpaling? Nabi Syuaib. Anhum, dari mereka. Dari mereka. Waqal, dan dia berkata, Nabi Syuaib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum, pasti sesungguhnya ablaghtukum, aku telah sampaikan kum, kepada kamu, risalat. Apa dia risalat? Oh, risalat terjemah jadi mufrad risalah. Risalat jamak, risalah mufrad, dua-dua bahasa Arab. Cuba terjemah Melayu. Surat Tuhanku. Perintah ataupun message. Message bahasa Inggeris kan? Tak payah terjemah lah sana. Risalah Rabbi, penciptaku. Apa dia nak beritahu ni? Apa Nabi Syuaib nak beritahu? Kalau ikut susunan ayat ni, bila Nabi Syuaib berpaling, tak, kalau ikut susunan ayat ni, kan dia diazab kan? Lepas dia azab, barulah Nabi Syuaib berpaling. Kemudian kata Nabi Syuaib, wahai kaum aku telah sampaikan risalah Tuhanku kepada kamu. Jadi masa Nabi Syuaib bercakap ni, kaum dia dah mati tak? Dia tak ada. Kenapa dia bercakap? Ya kaumi. Bila sebut ya kaumi, mesti ada orang kat depan, kan? Pernah tak kita cakap orang yang kat Mekah, wahai saudaraku, tawahlah 7 kali? Ada? Tak ada. Bila sebut wahai, mesti ada kat depan. Kenapa? Tak. Dia cakap pada kaum dia tu, ni aku dah sampaikan. Aku dah sampai, bukan salah aku. Ada dua pandangan
tafsir. Pertama, ayat ni tak ikut tertib. Ayat ni fatawala ni sepatut duduk sebelum ni dari segi ceritanya. Jadi Nabi Shu'aib bercakap sebelum kaum dia diazab. Tak ada iskal lah, tak ada masalah kan. Pendapat yang kedua, ayat ni dah ikut tertib dia. Ikut tertib. Tetapi Nabi Shu'aib bercakap ni, dan memang Nabi Shu'aib bercakap ketika kaum dia dah hancur, dah mati. Sebagaimana Nabi pernah bercakap kepada orang musyrikin yang dah mati dalam peperangan Badar. Kan? Bila dalam peperangan Badar, pembesar-pembesar musyrikin dah mati, dah dicampak dalam lubang tu, Nabi pun bercakap, Nabi sebut sorang-sorang nama dia. Wahai si fulan, aku telah dapati janji Tuhanku kepada aku benar, dan adakah kamu juga mendapati janji Tuhan aku kepada kamu benar? Nabi tanya, Umar pun tanya, ya Rasulullah, kamu bercakap dengan siapa? Mereka tu dah jadi mayat yang tak bergerak. Apa jawapan Nabi? Nabi kata pada Umar, kamu tidak mendengar sebagaimana mereka mendengar, tapi mereka tak mampu menjawab. Mana mereka mendengar tak? Ini tafsiran yang kedua. Nabi Shu'aib bercakap pada kaum dia yang telah binasa, dan ikut cerita Nabi itu, hadis Nabi, kaum dia mendengar. Kalau dia dengar sakit hati tak? Aku dah sampaikan. Nak salahkan siapa? Kemudian, kenapa Nabi Shu'aib selamat daripada azab? Sebab dia telah sampaikan. Jadi pengajarannya, siapa yang tak sampaikan, walaupun dia namanya Islam, dia tak akan selamat. Yang selamat hanya menjalankan tanggungjawab sebagai pendakwah. Sampaikan. Yang kedua, nak sampaikan, mesti sampai daripada apa? Daripada Tuhanku. Bukan daripada mimpiku. Kalau Nabi pun sampai daripada Tuhan, siapa kamu nak sampai daripada tok guru kamu, mimpi kamu kan? Jelas tak? Jadi jangan mereka-reka. Bila kita bawa Islam, sumbernya mesti daripada Allah. Sebab Islam tu agama Allah, bukan agama pakcik, bukan agama nenek moyang kamu. Biar jelas daripada ayat Quran, daripada hadis. Dan dia tak kata risalatillah. Beza tak sebut risalatillah dengan risalati Rabbi? Beza tak? Itu bukan beza, itu terjemahan. Allah apa mana? Tuhan yang disembah. Rabbi mana? Jadi apa beza? Kenapa dia kata risalati Rabbi? Apa dia? Jadi yang boleh mengazab tu Rabbul Alamin. Jadi kena dengan ayat tu. Jawapan betul, tapi tak selari dengan Salah dari Tuhan tu, orang kafir pun ada yang mereka ada Tuhan juga kan. So menggunakan Tuhan. Jadi kalau Rabbi tu hanya pencipta, Allah saja yang mencipta, yang mencipta segala-galanya. Okey, jawapan juga tak salah, tapi tak selari dengan soalan. Dia kalau sebut risalah Allah, hanya memberi makna risalah Tuhan yang patut disembah. Tapi kenapa dia patut disembah? Tak ada sebab, tak ada jawapan. Tapi kalau sebut risalati Rabbi, kenapa kamu kena sampaikan risalah ini? Sebab risalah ni daripada pencipta aku. Sebab dia pencipta akulah, aku kena ikut dan aku kena sampaikan. Kalau risalah daripada siapa-siapa pun, aku tak wajib sampaikan, sebab yang siapa-siapa makhluk sama dengan aku. Jadi kalau orang tanya, soalan pertama, kamu sampaikan risalah siapa? Tuhan aku. Soalan kedua, kenapa sampaikan risalah tu daripada Tuhan kamu? Jawapannya sebab dia pencipta aku. Patut tak kita sampaikan mesej risalah daripada pencipta kita? Yalah. Kalau sampai mesej daripada manusia, dia makhluk. Apa beza dia dengan kita?
Okey. Kemudian wa nasahtu, dan aku telah memberi nasihat lakum, kepada kamu. Nasahtu, aku telah memberi nasihat kepada kamu. Ada satu hadis sahih Nabi kata apa? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Nasihat kepada siapa? Lillah. Nasihat kepada Allah. Kemudian wali rasulihi, nasihat kepada Rasul. Dan nasihat kepada a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin ataupun ulama-ulama Islam. Wa ammatihim, dan nasihat kepada semua orang awam. Jadi apa makna nasihat kepada Allah? Allah perlu nasihat tak? Tak. Jadi apa makna ad-dinun nasihah? Agama adalah nasihat kepada Allah. Iaitu pastikan kita beriman kepada Allah dan taat. Itu makna nasihat. Nasihat kepada Rasulullah, pastikan kita belajar sunnah Nabi dan ikut sunnah Nabi. Itulah nasihat. Nasihat kepada pemimpin-pemimpin ataupun ulama, iaitu pastikan kita jadikan mereka sebagai rujukan. Dan nasihat kepada orang awam, kita sampaikan ilmu pada mereka dan ajak mereka supaya semua beriman kepada Allah. Okey. Jadi nasah itu mana? Aku telah pastikan kamu ni mesti beriman kepada Allah dan mentaati kepada Allah. Kemudian fakaifa. Maka kaifa apa makna? Bagaimana? Bagaimana asa? Asa mana aku bersedih. Bagaimana aku bersedih? Ala, ke atas, kaum kafirin yang ingkar. Apa maksud ni? Apa maksud ujung ayat tu? Fakaifa, maka bagaimana aku bersedih? Bagaimana aku nak bersedih pada kaum yang kafir? Apa maksud soalan tu? Dia panggil dalam bahasa Arab, dalam tafsir, kaifa ni istifham. Dan kita ada belajar istifham ada dua kan. Satu, hakiki. Yang kedua, majazi. Ini majazi. Bukan seolah untuk dapat jawapan, tapi untuk mengingkari. Ini majazi ingkari. Iaitu, ada dalam tafsir ulama mengatakan, ada terlintas dalam hati Nabi Shu'aib. Tengok bila kaum dia diazab begitu dahsyat oleh Allah, terlintas dalam hati, kesian. Maka dia jawab, kenapa aku nak kesian pada kaum yang memang aku dah sampaikan, aku dah nasihat, tapi mereka tetap degil dan tetap kafir. Kenapa aku nak kesian? Tak perlu kesian. Boleh faham? Dan kalau kita kesian, siapa yang azab ni? Allah. Kalau kita kesian pada kaum ni, makna apa juga? Kita macam, kenapa ni wahai Tuhan? Kenapa berat sangat ni kan? Macam Tuhan tu kejam. Faham tak? Ini pengajaran besar ni. Sebab kadang-kadang kita berdakwah kan, lepas tu orang tak beriman, lepas tu kita sedih, menangis je. Boleh tak? Kalau kita dah berdakwah betul-betul, dah sampaikan, dah nasihat, dah jelas mesej dakwah kita, dia tetap tak beriman, dia tetap degil, tiba-tiba dia mati, jangan bersedih lah. Sebab apa? Kenapa tak boleh bersedih? Kata Tuhan Allah. Satu, yang kedua, itu dia yang pilih. Dia yang pilih. Nak buat macam mana? Itu memang dia nak. Dia tahu tak bahawa mereka akan diazab ni? Tahu. Jelas tak? Jelas. Mesej dah jelas, dah diulang berkali-kali,
Tiba-tiba mereka nak juga. Maka mereka setuju. Kenapa nak sedih? Mereka buat pilihan sendiri. Orang kata jangan naik motor, jangan bawa melaju kan. 10 kali nasihat. Laju lagi. Tiba-tiba insiden patah kaki masuk besi. Kita sedih tak? Nak kata apa? Oh, pada muka. Pada muka aku dah cakap kan. Betul, kita kalau dah 10 kali nasihat dia tak dengar, tiba-tiba berlaku, hati kita tak sedih dah. Sebab apa? Nak sedih, kenapa nak sedih pada orang yang sangat-sangat degil ni, keras kepala kan? Sebab tu bila Nabi berdakwah, orang beriman, Nabi sangat gembira. Hiburan yang paling menggembirakan Nabi ialah bila orang beriman. Bukan dapat gaji. Dan yang paling menjadikan Nabi ialah bila Nabi berdakwah, orang tak beriman. Okey, kita pula yang paling menggembirakan kita apa dia? Tak ada apa-apa yang menggembirakan. Semua menjadikan. Okey, apa pula yang paling menyedihkan kita? Banyak yang menyedihkan. Tapi yang paling menyedihkan kita sepanjang hidup lah kan. Takkan tak ada yang sedih. Apa dia? Oh, banjir. Banjir bukan menimpa entah, menimpa orang lain. Oh, sedih lah. Sedih bagi pihak orang lain. Tapi orang tu ditimpa banjir entah sedih. Tapi orang yang ditimpa banjir, dia ditimpa banjir sebulan je. Tapi dia tak solat 10 tahun. Masa tu sedih tak? Masa dia tak solat? Tak. Mana lebih dahsyat? Banjir ke tak solat? Musibah banjir ke musibah tak solat? Tapi ramai orang tak peduli, betul? Kalau dapat tahu orang yang tak solat, semua NGO pergi bantukan. Pergi bantu bagi buku, bagi Quran kan? Bagus tak? Tapi tak ada. Banjir, baru semua bantukan. Sampai jam tak boleh nak masuk bantuan. Tapi bila reda dah banjir tak ada, kawan tu tetap tak solat, kawan tu tetap buka aurat, NGO tak bergerak. Jadi orang yang ditimpa musibah tunggu mana NGO ni kata nak mari. Buka surah apa ni? Surah Al-Kahfi ayat 6. Apa dia kata? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu. Bihadzal hadis. Apa dah? Asafa. Okey. Cuba terjemah. Fala'allaka. Moga-moga engkau ni Muhammad bakhi'un. Bakhi'un mana? Muhlikun. Macam nak binasakan diri. Nak binasakan diri. Kenapa ni Nabi Muhammad nak binasakan diri? Macam nak binasakan diri. Ala asarihim, disebabkan kesan-kesan mereka, iaitu orang musyrikin yang apa masalah? Sebab mereka ditimpa banjir, bukan? Illam yu'minu, bahawa mereka tidak beriman dengan hadzal hadis, tak beriman dengan Quran. Asafa. Asafa ni makna? Kesedihan Nabi tu sampai tahap macam Nabi nak bunuh diri. Makna besar tak kesedihan tu? Tapi kerana orang tak beriman. Biasa orang sedih sampai bunuh diri ni sebab apa? Putus? Putus cinta kan? Itulah yang berita terbaru tu. Bakar kan? Bakar. Ada yang bunuh, lelaki bunuh
perempuan umur 22 tikam. Lepas tu dia tikam pula diri dia. Sebab apa? Sebab jiran dia tak beriman? Bukan. Sebab buah hatinya ada kekasih lain. Itulah hidup kita. Biasa yang berlaku tu orang Islam. Padahal ada hadis Melayu kan, bunga bekas kuntur. Kenapa nak bunuh yang tu? Ambillah bunga-bunga lain kan. Tapi semua berpunca daripada kejahilan. Nabi sedih sampai macam nak bunuh diri sebab tengok orang tak beriman. Dan Allah larang, buka surah Fatir ayat 8. Allah larang Nabi, bila Nabi bersedih, Allah larang. Hmm? 8. Kita ambil daripada tengah. Fala, ada tak? Fala tazhab nafsuka alaihim hasaratin. Alaihim. Kemudian innallaha alimun. Fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Innallaha alimu bima yasnaun. Tengok Allah kata apa? Fala, maka jangan. Allah larang, jangan. Jangan apa? Tazhab nafsuka. Nafsuka ni diri Nabi Muhammad. Allah kata apa? Jangan engkau hilangkan diri engkau. Tazhab mana? Jangan hilang. Jangan matikan diri engkau ke atas, disebabkan ke atas orang musyrikin kerana hasarat. Apa makna hasarat? Apa? Dia terjemah apa? Kerana menyesal. Menyesal ataupun sedih disebabkan orang kafir yang dah disampaikan dakwah tapi tetap tak beriman. Maka Nabi macam nak bunuh diri. Allah kata jangan. Jangan sampai tahap tu. Boleh? Jadi di sini Allah nak bagi tahu, kalau kita dah sampaikan, dah usaha, mesej kita sampai jelas daripada Al-Quran dan hadis, orang tak nak beriman, jangan sedih lah. Jangan sedih. Yang lagi saya bukan marah lah, tapi macam nak marah jugalah. Kadang-kadang sekali je dia sampaikan, Ustaz, saya baru sampai sekali, orang dah remove saya. Sedih betul lah saya. Saya je nak tulis je. Saya lagi sedih dengan sikap awak yang tak sabar tu. Baru sekali je, itu dah sedih. Nabi sampai tak nak dibunuh kan? Allah kata jangan sedih. Boleh faham? Jadi ayat ni fakaifa asa, seolah ada terdetik dalam hati Nabi Syuaib, sedih je. Dia jawab, kenapa aku nak sedih? Kenapa aku nak sedih? Puak-puak ni memang degil, aku dah sampaikan. Kalau bahasa kita pada muka kan, tapi jangan sebut. Jangan sebut. Dalam hati je, dalam hati. Okey. Masa dah habis ke? Ayat lepas ni panjang tak? Pendek ke? Sebab ayat ni satu ayat, dua, tiga ayat ke? Cuba baca ayat seterusnya. Ini tulisan khak yang paling cantik lah ni. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahlaha
wadh-dharra'i la'allahum apa ni? Ayat berapa ni? 94. Okey. Kemudian Allah beritahu wa ma arsalna, dan ma tidak. Dan ma ni banyak makna, ada makna tidak, ada makna apa, kan? Ada makna kenapa. Tapi kita nak tahu makna apa, salah satulah. Kalau selepas ma tu ada illa, kecuali. Maka ma di sini makna tidak. Kalau ada illa kecuali, sini mesti makna tidak. Tidaklah, tidak kami utuskan fi qaryatin, di nakirah makna mana-mana negeri. Mana-mana negeri. Tidak pernah kami utuskan mana-mana negeri min nabiyyin, dari mana-mana nabi. Illa, kecuali akhazna, kami akhazna mana kami timpakan. Kami timpakan ahlaha, penduduk negeri itu, penduduknya, bil ba'sa, dengan kesempitan, wadh-dharra, dan apa beza ba'sa dengan dharra? Penderitaan. Yalah, apa beza dua ni, ba'sa dengan dharra? Susah menderita, sama ya? Ba'sa susah, dharra yalah susah pun mudarat juga. Macam mental dan fizikal. Mental dan oh. Jadi jawapan tak betul lah. Okey, kata Ibnu Mas'ud, al-ba'sa ialah al-faqru, kefakiran. Harta, dia melibatkan harta. Wadh-dharra al-marad, sakit melibatkan fizikal. Ba'sa melibatkan harta, kadang-kadang dia miskin tapi badan sihat. Ad-dharra melibatkan fizikal, iaitu sakit, kadang-kadang kaya. Okey, Allah kata apa? Tidak kami utuskan di mana-mana negeri daripada mana-mana nabi, kecuali, mana ayat ni mesti. Apa dah? Kecuali mesti kami timpakan pada penduduknya kesempitan hidup, kefakiran dan kesakitan. Mesti. Apa tujuan? La'allahum, supaya mereka, dia kalau terjemah moga-moga ni tak berapa sesuai. Jadi moga-moga, kalau Allah cakap moga-moga tu macam benda tu mungkin jadi mungkin tak. Supaya mereka yadharraun. Apa makna yadharraun? Mereka tunduk kepada Allah ataupun merendah diri kepada Allah. Subhanallah. Boleh? Ayat ni Allah kata apa? Allah akan timpakan kefakiran dan, jadi ayat ni ada basyir, berita gembira, ataupun nazir, amaran. Nazir. Nazir apa nazirnya? Kesempitan dan penderitaan. Oh, itu berita?
Jadi ayat ni berita menakutkan, amaran. Tak ada berita gembira. Apa dia? Kalau kita tunduk pada Allah, sebaliknya. Jadi sebenar ayat ni sebenar basyirah. Kan? Kalau kita Sebenar Allah bagi ni nampak baksa dan darat ni nampak macam musibah. Tapi tujuannya sebenar ayat ni berita gembira ni. Sebab tu orang beriman bila dapat baksa dan darat dia bersyukur. Dia kata apa? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Dia kata, oh celaka. Tak ada. Alhamdulillah. Dan Nabi kata apa? Orang beriman ni sentiasa dalam keadaan baik. Kalau ditimpa nikmat, dia semakin bersyukur dan taat. Kalau ditimpa musibah, dia redha dan sabar. Semua baik. Jadi ayat ni sebenar basyir, berita gembira. Dan Allah nak begitu. Sayangnya Allah pada hambanya, Allah nak juga hambanya kembali. Biasanya yang tak kembali pada Allah sebab apa? Sebab sihat. Sebab banyak harta. Betul? Jadi salah satu cara terbaik nak kembalikan manusia yang sombong kepada Allah, bagi dia susah sikit. Baru dia cari Tuhan, kan? Bagi dia sakit sikit, baru cari Tuhan. Dan memang terbukti berapa ramai yang di puncak kesenangan, tiba-tiba bila sakit ke, accident ke, kena potong kaki, baru beriman, baru balik, kan? Jadi ayat ni sebenar rahmat Allah. Okey. Dan juga surah apa ni? Surah Sejadah ayat 21. Makna dia lebih kurang sama. Surah Sejadah ayat 21. Ayat 21. Betul? Sama. Bunyinya azab, kan? Allah kata kami akan timpa mereka azab yang kecil. Bunyi azab, tapi hujung tu la'allahum yarji'un. Nikmat bila dapat kembali kepada Allah. Okey. Kita baca buku ni, Syarah Bulughul Maram, Kitab As-Salah. Okey, kita sampai muka surat 104, hadis yang ke 196. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 104. Hadis 196. Qala al-musannif rahimahullah wa an Zaidi ibni Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala in kunna lanatakallamu fi salati ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya kami pada zaman Rasulullah SAW pernah bercakap-cakap dalam salat. Ini ketika belum datang perintah tak boleh bercakap. Jadi peringkat awal sahabat solat bercakap.
Iaitu salah seorang antara kami bercakap dengan temannya mengikut hajatnya. Solat je angkat takbir. Apa khabar? Lama tak jumpa. Itulah saya pergi umrah ni. Jadi salah seorang antara kami bercakap dengan temannya mengikut hajatnya sehingga turun ayat yang bermaksud hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maksud dia, peliharalah solat-solat kamu yang 5 waktu dan peliharalah solat wusta. Solat wusta apa dia? Solat asar. Dan wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu kerana Allah dengan khusyuk. Jadi qanitin banyak makna, antaranya berdiri lama. Antara maknanya berdoa, doa kunut. Dan antaranya makna khusyuk. Berdirilah kepada Allah kerana Allah dengan khusyuk. Lepas turun ayat ni, sahabat berhenti bercakap. Maka kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang daripada bercakap-cakap. Okey, huraian hadis. Secara umumnya, hadis ini menyatakan bahawa pada peringkat awal Islam, bercakap-cakap dalam solat adalah diharuskan. Kemudian, hukum ini dimansuhkan, dinasahkan, dibatalkan setelah turunnya ayat 238 surah Al-Baqarah yang kita baca tadi. Ayat ini secara jelas memerintahkan umat Islam mendirikan solat dalam keadaan khusyuk dan diam. Selain mengikhlaskan diri kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, melalui ayat ini juga ulama berpendapat bahawa wajib mendiamkan diri dalam solat, melainkan baca ayat dituntut dan digalakkan membacanya dalam solat. Malah mereka menyatakan bahawa sesiapa yang bercakap-cakap tanpa sebarang keperluan serta secara sengaja dan mengetahui keharamannya, maka batal solat. Kalau dia bercakap dengan sengaja dalam keadaan dia tahu benda tu haram, batal solat. Mana kalau bercakap tak sengaja, batal tak? Tak sengaja. Dia terlupa. Tengah-tengah itu cakap, ada kenduri besok ni. Soal tak khusyuk lain. Tapi batal tak kalau dia cakap tanpa sengaja? Tak. Ini yang tak batal ni mazhab Syafi'i, yang kata mazhab baru. Nanti kita akan baca. Malah mereka menyatakan bahawa Ibn Munzir berkata, ulama sepakat mengatakan bahawa sesiapa yang bercakap-cakap dengan sengaja tanpa sebarang kemaslahatan, solatnya batal. Walau bagaimanapun, ulama berselisih pendapat tentang hukum salat bagi mereka yang bercakap-cakap dalam salat disebabkan jahil. Dia tak tahu. Mungkin dia baru belajar kan. Dia tak tahu bercakap tu tak boleh. Ataupun dalam keadaan dia terlupa. Ataupun terpaksa. Tengah salat orang paksa. Letak pistol kat sini, cakap. Batal ke tak? Ataupun tertidur. Tengah tertidur, terkeluar perkataan. Ataupun tengah mengantuk. Okey, dengar. Perbezaan ulama, pendapat ulama. Pertama, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dua mazhab. Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berpendapat bahawa solat tersebut batal walaupun tak sengaja, walaupun jahil, walaupun terlupa, walaupun terpaksa. Jadi pendapat dua mazhab ni, Hanafi dan Hanbali, batal. Dalilnya apa? Dalilnya hadis atas ni. Hadis yang kita baca ni, hadis Zaid bin Arqam. Dulu kami solat, kami bercakap, tapi lepas turun ayat ni kami tak bercakap dah. Dan juga ada ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kami pernah mengucapkan salam lalu engkau menjawab salam kami. Maka baginda SAW menjawab, inna fi salati syughlan. Ada pernah satu ketika Nabi solat dan sahabat bagi salam, dan Nabi jawab salam. Tapi cara Nabi jawab tu macam mana? Bagi dengan isyarat tangan, angkat tangan. Jadi masa kita solat, masa orang solat, boleh tak kita bagi salam pada orang yang tengah solat? Boleh? Tak salah. Cuma ulama kata tengok orang tu jenis khusyuk ke jenis tak khusyuk. Kalau jenis tak khusyuk, jangan jawab. Jangan bagi salam. Sebab apa? Takut dia jawab. Dia boleh jawab tapi dengan bahasa isyarat. Nanti kita akan baca hadis.
Okey, mazhab Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahawa orang yang bercakap-cakap dalam salat kerana jahil ataupun terlupa bahawa dirinya sedang solat ataupun menyangka solatnya telah selesai, lalu dia bercakap-cakap sama ada perkara berkaitan dengan solat dan sebagainya, sama ada dia adalah imam ataupun makmum, maka solatnya dikira sah. Mazhab apa ni kata sah ni? Mazhab Syafi'i, ya? Mazhab Syafi'i. Bukan mazhab baru. Mazhab anda. Ha? Dan kita pernah dengar tak hadis Zil Yadain? Bila Nabi solat satu masa tu sepatut 4, tapi Nabi solat 2. Lepas bagi salam, sahabat tegurlah, ya Rasulullah, adakah solat telah dipendekkan 4 kepada 2 ataupun engkau terlupa? Nabi jawab, aku tak pendekkan solat dan aku tak lupa pun. Sebab Nabi, dia rasa dia solat 4. Sahabat kata, tak, kamu solat 2. Nabi pun tanya sahabat-sahabat lain, betul tak solat 2? Ya. Nabi pun tambah, bukan mula baru. Berlaku tak percakapan? Batal tak solat yang 2 je? Tak. Sebab tu Nabi angkat takbir terus, sambung saja, tambah lagi 2. Tapi bercakap dalam keadaan Nabi yakin solatnya dah selesai, tak apa. Okey? Tapi kalau solat 4, tapi solat 2, dah balik rumah, kita telefon imam solat 2 tadi. Tak boleh lah. Itu dah lama tu. Mereka berpendapat bahawa mereka ni ialah mazhab Syafi'i dan Maliki. Umat Islam dimaafkan daripada sebarang perkara yang keliru ataupun terlupa ataupun terpaksa, dimaafkan. Sedangkan hadis di atas adalah dituju, hadis yang kita baca ni daripada Zaid bin Arqam, hadis ini dituju pada orang yang mengetahui hukumnya haram. Kalau tahu hukumnya haram, dia bercakap juga batal. Tapi kalau tak tahu ataupun terlupa, tak batal. Ia disokong dengan hadis yang sebelum ni kita baca, hadis Muawiyah bin Al-Hakam yang bercakap sebelum ini yang dalam keadaan jahil dan dia telah menjawab bersin seseorang sahabat ketika dalam solat. Namun Nabi SAW tidak memerintahkan Muawiyah supaya mengulangi solat. Mana solatnya sah sebab dia jawab bersin dalam keadaan dia jahil. Andai solatnya batal, sudah pasti Nabi SAW akan menyuruhnya mengulangi solatnya. Seterusnya Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahawa sesuatu solat terbatas sekiranya terkeluar suatu suara ataupun ucapan yang boleh difahami maknanya secara umum. Okey. Masa dah habis dah. Kita sambung. Apakah hukum berdehem, menangis, bersiul, merintih dan mengerang dalam solat? Kita sambung akan datang. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi malam ni. Malam ni kelas bahasa Arab. Dan ada kelas baru, kelas Asmaul Husna. Kita akan adakan sekali sebulan sahaja, iaitu hari Selasa minggu yang terakhir. Sebenarnya patut kita mula bulan 12 lagi, tapi kebetulan setiap kali minggu terakhir Selasa saya sibuk. Jadi insya-Allah kita mula besok pukul 10 pagi setiap Selasa minggu keempat, sekali sebulan sahaja kita sambung kelas Al-Asmaul Husna. Dan kita tak buat kat sini, kita buat di satu tempat. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم